Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung lagi untuk part yang seterusnya. Okey, iaitu untuk kita belajar melukis Lewis structure. Okay, kalau tadi kita belajar Lewis dot symbol, Lewis dot symbol ni dia memang kena based on jumlah valence elektron yang dia ada. Kalau contoh kita ada boron. Okey, boron Lewis dot symbol dia macam ni lah. Kenapa boron ada 3 dot? Sebab boron datang pada group 13 dan ada 3 valence elektron. Kalau kita lukis carbon, kena ada 4 dot. Kenapa ada 4 dot? Sebab carbon ada 4 valence elektron and come from group 14. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kamu belajar tentang octet rule. Apa itu octet rule? Octet rule ialah dia macam nak menggambarkan kalau ini ada atom, dia nak surrounding elektron untuk atom ni kena ada 8. Barulah dia dah mencapai octet rule. Okey. So, kita cuba buat satu structure yang memang ada dalam kamu punya nota, iaitu untuk kita melukis structure NOCl. Okey. Step yang pertama, kita kena draw skeletal structure, iaitu struktur kerangka dia. Tetapi sebelum kita draw kerangka dia, kita kena identify central atom dan juga terminal atom. Contohnya kalau kata kita ada A, X, X. Okay. So A ini kita panggil central atom. Yang X ini kita akan panggil dia surrounding atom atau terminal atom. Okey. Jadi sebelum kita nak lukis skeletal structure, kita kena identify kita punya central atom. Syarat untuk kita identify central atom ini ialah kita punya central atom mestilah yang mempunyai least electronegativity. Okay, electronegativity. Okay, yang mempunyai elektronegativity yang paling rendah, ataupun dengan kata lain yang paling elektropositif. Okey. Jadi untuk NOCl atom, iaitu NOCl atom, nitrogen merupakan atom yang paling rendah dia punya elektronegativity. Okey, yang paling rendah dia punya elektronegativity. So first kita lukis dahulu dia punya skeletal structure. So nitrogen sebagai kita punya central atom, and then terminal atom kita adalah oksigen dan juga klorin. Okey, dah kita lukis siap-siap. And then step yang kedua, kita kena kira jumlah valence elektron. Okey, jadinya nitrogen kita ada 5 valence elektron. Oksigen kita ada 6 valence elektron. Klorin kita ada 7 valence elektron. Jadi bila kita bila kita totalkan dia, kita akan dapat 5 tambah 6, 11 campur 7, 18 elektron. Okey, so ini merupakan total valence elektron dia. Apa kita nak buat dengan 18 valence elektron ni? Kita kena distribute semua 18 elektron ini pada skeletal structure yang di sini. Okey. So sekarang saya nak tunjuk macam mana cara kita nak distribute ke semua 18. Pertama, first we have 18 electron. Okay. And then, nampak tak saya dah lukis
bonding pair dia siap-siap. Okay, saya dah bagi tahu kamu. Before this bonding pair, satu bonding pair menyumbang kepada 2 elektron. Sekarang kita ada 2 bonding pair, so kita dah menggunakan 4 elektron. So 18 tolak 4, bakinya kita ada 14 elektron. Okay. So 14 elektron ini kita kena distribute dia. Okay, jadinya kita perlu distribute pada terminal atom terlebih dahulu ataupun surrounding atom. Ada 14 kan? So, kita distribute. Ini bonding pair dah ada 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, klorin dah kita octetkan dia. And then, kita pergi pada oksigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, oksigen kita dah oktet. Okey, jadi kita dah lengkapkan untuk kita punya surrounding elektron ni. Surrounding atom. Okey. Jadi kita dah lukis berapa ni? Kita kira balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 14 tolak 12 elektron. Kita ada baki lagi 2 elektron. Okey. So, kita kena fikir 2 elektron ni nak letak mana? Kalau kamu tengok nota, iaitu step yang keempat, step yang ketiga. Okey. Place any remaining electron at the central atom. So, kita ada lagi baki 2 elektron. Kita kena letak pada nitrogen, iaitu kita punya central atom. Okey. Tapi sekarang, untuk mencapai octet rule, kita perlukan 8 elektron. Okey, masalahnya sekarang kita tengok yang ada pada nitrogen ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak octet kan? Tak octet lagi. Jadinya, kita buat step yang keempat, iaitu kita boleh membentuk multiple bond. Ya, bond berganda. Bond berganda ni selalunya karbon, nitrogen, oksigen. Okey, bond yang ada double bond ni selalunya karbon, nitrogen, oksigen lah. Okey. So, nampak tak lone pair yang ini? Okey. Lone pair yang ni kita akan jadikan dia bonding pair. Kita akan tukarkan dia kepada bonding pair. So, dia akan jadi macam ni. So, inilah struktur baru. Kita kira balik octet ke tak. Klorin tak ada perubahan. Jadi dah surrounding elektron dia octet. Okey. Oksigen kita ubah satu lone pair dia menjadi bonding pair. So, kita kira balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, oksigen dah octet. Kita kira pula nitrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, nitrogen pun dah octet. Okey. Itu struktur yang neutral. Kita cuba lagi lukis struktur yang lain, iaitu struktur contohnya ialah CCl4. Kita boleh cuba lukis CCl4. Mana whiteboard? Mana ada whiteboard saya? Sini pun. Okey, kita cuba lukis struktur CCl4. Okey. Jadi saya tunjuk lagi sekali step dia. Saya ulang lagi sekali. Pertama sekali, kita kena choose central atom. Central atom kita mestilah atom yang less elektronegatif. Jadi antara karbon dengan klorin, karbon mempunyai elektronegativity yang lebih rendah. Jadi karbon merupakan kita punya central atom. And then kita kena buat dia punya struktur kerangka. Dia ada 4 klorin kan? Okay, so Cl, Cl. Alright. Okay,
So ini kita dah buat struktur kerangka dia. Okey. Kemudian step seterusnya kita kira jumlah valence elektron. Okey. Karbon ada 4 elektron. Klorin kita ada 4 kan. So 4 kali Cl sama juga dengan 7 elektron. Kita darabkan dengan 4. So 7 kali 4 28. 28 tambah 4 dapat 32 elektron. So this is the total number of valence elektron kita. 32 elektron. Okay, step yang seterusnya kita nak distribute ke semua 32 elektron pada structure, lalu pada Lewis structure kita ni. Ni kita punya Lewis structure, ya. Okay. So we have 32. Tulis balik 32 elektron. Kita dah gunakan 8. Mana dapat 8? Pada skeletal structure yang kita lukis ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So minus 8 elektron. So 32 tolak 8. Kita ada baki lagi 24 elektron. Okey. Dari 24 elektron ni kita akan distribute pada kita punya surrounding atom. Okey. So kita tengok setiap satu ni kita dah distribute 6. Yang kita baru lukis 6. So 6 kali 4 sama dengan 24. So settle lah. Dan kita kena pastikan setiap atom ni octet ataupun tidak. So atom ini dah octet. Ini pun octet. This one pun octet. Ini pun octet. Sebab dia identical. Actually dia identical, so octet lah. So carbon kita ni kita tengok dia ada 4 lines, menunjukkan dia ada 4 bonding pair. So each bonding pair consists of 2 electron. Okay, so 4 times 2. So surrounding dia dah ada 8 electron. So dah octet. Dapatlah kita structure yang octet. Okay. Okay, kemudian kita pergi pada yang lebih advance. Okay, iaitu contoh pada muka surat 76. Kita nak lukis negatif ion, iaitu SCN minus. Okey. Step dia tak jauh beza, sama je. Step yang pertama, kita kena decide mana atom yang mempunyai electronegativity yang paling rendah. Jadi karbon mempunyai electronegativity yang paling rendah. Okey, so karbon bertindak sebagai kita punya central atom. Okay, so ini kita punya central atom. Kita ada nitrogen, kita ada sulfur. Okay, selesai step yang pertama, iaitu kita lukis skeletal structure. Step yang kedua, kita kira total number of valence electron. So sulfur ada 6 electron, carbon ada 4 electron, nitrogen ada 5 elektron. Jadi selain daripada ketiga-tiga atom ni, nampak tak kita ada negative charge ni. Okay, so kita tambah lagi negative 1 charge. Okay, negatif, bila dia jadi negative charge, ini bermakna dia accept 1 elektron. So kita kena tambah 1 lagi elektron. Okay, jadi total dia akan sama dengan 16 elektron. Okay, 16 elektron. Okay, bila kita lukis structure ni, lalang dia dah ada molekul yang ada charge kan. Kita buat terus dia punya bracket dan negative charge dia siap-siap di luar. Okay, supaya kita ingatlah nak lukis dia punya charge. Okay, so daripada 16 elektron ni, kita dah guna 4 elektron untuk buat dia punya bonding pair.
Okay, bonding pair. So 16 minus 4 elektron, dapatlah 12 elektron. Okay, so ke-12 elektron ni kita nak distribute pada surrounding atom terlebih dahulu. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ni oktet dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pun dah oktet. So maknanya kita dah settle lah guna ke semua elektron ni. Tapi problem dia, bila kita dah gunakan ke semua elektron ni, klorin kita ni belum lagi oktet. Okey. So apa kita perlu buat? Kita boleh tukar kita punya lone pair ini kepada bonding pair. Okey. Cara yang pertama, okey, so saya lukis balik yang lainnya. So kita ada yang asal. Okey. Cara yang pertama, kita boleh menggunakan kedua-dua bonding lone pair di sini untuk jadi bonding pair. Okey. So struktur kita akan jadi okey. Tetapi sama juga kan? Okey, yang ni. Okey, so kita boleh tengok ini untuk triple bond, ini untuk single bond. Dan kita kira dia oktet ke tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sulfur oktet. Carbon 2, 4, 6, 8 oktet. Nitrogen okey, 2, 4, 6, 8. Dia pun oktet. Okey. Itu struktur yang pertama, yang semua atom oktet. Okey, struktur yang kedua, kalau kita nak semua atom oktet, boleh jadi kita hanya tukarkan satu lone pair sulfur menjadi bonding pair. Dan dekat nitrogen ni pula, kan asalnya dia ada 3 lone pair kan. Okey. Kita boleh tukar satu daripada lone pair dia menjadi bonding pair. So di sini pun kita boleh tengok kita dapat oktet tak semua atom. 2, 4, 6, 8 oktet. 2, 4, 6, 8 oktet. Ni 2, 4, 6, 8 oktet. Struktur kedua pun oktet juga. Okey. Struktur yang ketiga, pilihan yang lainnya. Kita boleh buat yang asal, saya lukis balik asal lah. Okey. Atau cara yang lainnya, kita boleh tukarkan dua lone pair dekat nitrogen menjadi multiple bond ataupun bonding pair. So kita nak tengok oktet ke tak semuanya. Nitrogen 2, 4, 6, 8 oktet. Carbon 2, 4, 6, 8 oktet. Sulfur 2, 4, 6, 8. So oktet juga. Jadi kita ada 3 struktur yang kita boleh buat supaya kita punya Lewis structure ni ketiga-tiga atom oktet. Okey. Itu untuk atom yang mempunyai negative charge. So kita tengok pula Lewis structure untuk atom yang mempunyai positive charge. Contoh yang diberikan ialah NO2+. Okay. So kita ada NO2+. Kita nak lukis kan.
Okey, yang pertama, okey, kita tengok mana satu antara dua atom ni kita boleh jadikan dia central atom. Yang kita nak jadikan central atom mestilah least electronegative, yang kurang electronegativity, iaitu nitrogen. Jadi nitrogen, and sebagai kita punya central atom, oksigen ni sebagai dia punya terminal atom. Dan jangan lupa dia ada charge positif kan, kita kena include sekali. Kita buat bracket, kita buat plus. Okay, and then step kedua kita kira jumlah valence elektron. Nitrogen ada 5 valence elektron, oksigen je ada 2 oksigen, so 6 elektron. Kita darabkan dengan 2 lah, jadinya 12 campur dengan 5, kita ada 17 elektron. Tetapi nampak tak kita ada positif charge ni? So positif charge menandakan loose elektron kan. So positif 1 charge menunjukkan kita minus 1 elektron. Jadi total dia sekarang ialah 16 elektron. Okay, sebab kalau positif charge ini bermaksud molekul ini dia lose 1 elektron. Kalau dia punya charge negatif, itu bermakna molekul tersebut menerima elektron. So sekarang kita ada 16 elektron. Jadi kita nak distribute lah. Okay, so daripada 16 elektron ni kita dah gunakan 4 elektron, sebab kita dah ada 2 bonding pair kan. So 16 minus 4 elektron, so kita ada 12 elektron yang baki. Okay, baki lagi 12 elektron. Okay, so kita distribute lah 12 elektron ni pada kita punya surrounding atom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Habis dah. Kita dah transfer, kita dah menggunakan ke 12 elektron. So oksigen dah octet. Problem dia nitrogen belum octet. Jadi untuk kita octetkan nitrogen, kita kena tukarkan lone pair ni menjadi bonding pair. Okay, supaya nitrogen pun octet. Jadi kita ada beberapa structure yang kita boleh buat supaya nitrogen kita ni octet. Okay, so structure asal. Okay, ini octet tapi tak octet kan. Jadi cara yang pertama, kita tukarkan satu lone pair ni menjadi bonding pair. Okay, masih lagi belum octet. Kita tukar lagi satu menjadi bonding pair. So okay, so sekarang ini nitrogen dah octet. Oksigen ni kita kira balik 2, 4, 6, 8. Okey, sekarang oksigen ni pun dah octet. Nitrogen ni 2, 4, 6, 8. Ini pun dah octet juga. Okey, itu yang pertama. Ataupun cara yang lainnya, okey, kita buat balik struktur asal tadi. Okey, cara yang ataupun struktur yang lainnya. Okey, kita boleh buat begini. Kita tukarkan satu lone pair di sini jadi bonding pair, dan juga satu lone pair di sini menjadi bonding pair. So kita kira balik nitrogen 2, 4, 6, 8 octet. Nitrogen bukan ke? Haalah, siapa ni? Zulfikri. Ya Allah, saya nitrogen kat tengah. Haalah, astagfirullahalazim. Sorry, saya dah silap dah ya. And patutnya apa? NO2 plus. Patutnya NO2 plus. Sorry.
Sorry. Itulah, saya pun tak terlepas pada membuat kesilapan. Okay. Kita padam. Okay. Structure tadi. O N O plus. Ni baru betul. Kan? Ni baru betul. Okay. So, jadi ni yang asal lah. Okay. Oksigen dah oktet. Ni dah oktet. Nitrogen tak oktet lagi. Jadi macam mana cara nak oktetkan dia kan? Okay. So cara yang pertama, kita boleh tukar lone pair di sini jadi bonding pair. Dan juga yang ni pun jadi bonding pair. So nitrogen yang kat tengah ni pun dah oktet juga. Okay. Ataupun cara yang lainnya, kita lukis balik struktur asal tadi. Itulah, saya pun ngantuk juga petang-petang ni. Saya tak tahulah kenapa saya ngantuk sangat hari ni. Okay. So, ini struktur yang kedua. Kita lukis yang asal tadi kan. Okay, yang asal ni, oksigen dua-dua tu dah oktet kan. Tapi nitrogen tak oktet. Cara lain dia nak mengoktetkan dia, kita boleh pinjam lone pair di sini buat bonding pair. Kita boleh tukar lone pair di sini jadi bonding pair. So sekarang ini dah oktet, ini pun oktet, ini pun dah oktet. So dapatlah dia happy sebab dia dah mencapai oktet rule. Kalau tak capai oktet rule, dia tak happy lah. Dia sedih macam kita lah. Kita ada line, saya pun sedih. Okay. So hari ni dah tercapai lah objektif saya ya, iaitu nak ajar Lewis structure. Kamu nak ke saya cuba tunjuk satu soalan. Cuba kita tengok praktis 7.13 muka surat 79. NO3 minus. Tak jauh beza dengan NO2 plus yang saya ajar tadi. Maknanya saya nak kamu cuba sendiri. 7.1.3. Okay. Dan jawapan dia tu boleh hantar hari Isnin. Nanti saya cubalah fikirkan macam mana cara untuk kamu hantar lukisan Lewis structure kamu. Okay. So sampai sini je setakat ni. Saya cuba juga download video ni dan upload dekat YouTube lah. Mana tahu kalau YouTube lebih laju kan berbanding Instagram. Okay, so kamu boleh view banyak tempat. Okay, thank you Zulfikri. Okay. Saya dah terbayang-bayang dah nak makan apa petang ni. Sedapnya kalau ada burger McD kan. Itulah makanan tak sihat. Okay, thank you semua. Bye-bye.